hidup dalam suasana jahiliah, tapi anaknya Ammar masuk Islam. Dan bila Ammar masuk Islam, kita dapati bagaimana Ammar telah berjaya berdakwah pada kedua ayah dia dan bondanya. Tetapi oleh kerana mereka menerima kalimah ini, kita lihat ibunya lah yang menjadi wanita pertama syahidah atau mati syahid yang pertama. Itu bayaran yang dibayar kerana mengungkapkan kalimah ini. Kalimah ini disebut dengan disambut dengan keperitan dan kepedihan yang tidak boleh dielakkan. Mereka cuba berbuat baik dengan Abu Jahal, mereka cuba buat baik dengan Abu Lahab, tetapi memang itulah yang dirancang oleh Allah. Buatlah apa sahaja, memang itu sambutan. Tetapi mereka tetap melakukan layanan yang baik kepada pemimpin Quraisy, kerana jiwa mereka ialah jiwa untuk menyelamatkan penduduk-penduduk Mekah khususnya daripada dibakar oleh api neraka. Kalau ada orang kaya yang masuk Islam, mereka akan pastikan orang itu akan jadi papa perdana. Dia akan blok perniagaan-perniagaan mereka sehingga orang itu jadi papa perdana. Dan kalau orang miskin yang masuk Islam, dia akan pastikan orang itu lebih hina dan terkutuk. Itulah yang dibuat oleh pemimpin Quraisy. Orang kaya masuk Islam, dia akan blok. Orang miskin masuk Islam, dia akan ganggu. Dan keperitan itu sampai mereka di pulau. Antara permulaan yang paling dahsyat, tidak boleh berurus niaga dengan Bani Hashim, dan menyebabkan mereka kelaparan. Bayangkan, bila dah lapar, Allah bagi kreatif pada mereka. Bagaimana sahabat-sahabat yang lapar tadi menggigil, ambil batu, ikat kat perut dia, kerana tak tahan lapar. Bayangkan kita pernah tak lapar, ikat bantal kat perut. Ikat bantal kat perut tak ada apa kan. Ini dah lapar tak tahan, perut tu mesti dikempiskan, digapatkan. Bagaimana cara gapat dia? Mesti dipadatkan. Kita kalau lapar, kita padatkan dia dengan nasi minyak, biryani kambing dan sebagainya, biar dia padat, rasa kenyang. Tapi mereka bila lapar, nak padatkan perut, tak ada makan, nak ambil batu supaya perut tu jadi kempis, rasa padat, rasa penuh. Dan kadang-kadang mereka tak tahan dan pernah mereka menggigil lapar, mereka nampak kulit-kulit kambing yang mereka jadikan kompang dan gendang itu. Ini kreatif lah ni. Mereka potong, mereka gendam dalam air, kembang mereka makan. Sebab survival. Sebab ditekan dengan penyiksaan, ditekan dengan tekanan-tekanan, dan malah untuk menyelesaikan kehidupan ini pun tidak dapat dilihat. Jadi untuk tu, mari sama-sama kita sama-sama melihat apa yang cuba kita paparkan, dan saya percaya tuan-tuan semua dah biasa melihat suasana ini, tapi sekadar untuk memastikan kita dapat melihat jangan betulkan TV anda, jangan negara sebentar.
Jadi antara tekanan-tekanan yang kita katakan ta'zib yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW ini ialah satu peristiwa yang menjadi suatu ingatan. Kita nak tunjuk bagaimana hasil daripada tarbiyah Nabi SAW ini membina, kalau dalam bahasa orang putih dikatakan integriti, akidah iman yang telah ditanam kepada Nabi SAW ini. Dan Nabi SAW mentarbiahkan sahabat-sahabatnya sehingga sahabat-sahabat tadi bila menerima kalimah ini dan bila ditagih untuk meninggalkan kalimah ini tidak sanggup. Dalam apa yang kita nak tunjukkan ini, sekurang-kurangnya ada dua keadaan. Satu, Bilal bin Rabah yang berpegang pada azimah, dia tidak akan ubah, dia tidak akan cuba berganjak daripada apa yang dilakukan pada dia sehingga dia sanggup mati. Tetapi Allah takdirkan dia tidak mati dan dia tetap dengan pegang pada azimah. Pegang pada azimah ini tidak ambil rosah, tidak ambil peluang. Maksudnya apa? Dia boleh mengatakan, wahai Bilal, aku dah tak masuk Islam. Wahai Bilal, aku telah tinggalkan Muhammad. Wahai Bilal, aku tidak terima Allah. Tapi dia tidak sanggup benda itu terkeluar daripada lidahnya. Dan Bilal akhirnya diberi peluang oleh Allah SWT melepasi ujian itu. Tapi kalau kita lihat Ammar pula, selepas dia tengok ibu dia akhirnya syahid, dibunuh dengan cara disula, maknanya melalui rahimnya itu dimasukkan dengan lembing yang tajam, ditolak, ditikam sehingga mati depan matanya. Dia tengok bapa dia mati, maka Ammar seolah-olah tidak ada pilihan lain. Dia terpaksa untuk mengatakan, menerima cadangan Abu Jahal untuk menghina Allah, untuk menghina Muhammad dan memuji Lata dan Uzza. Dan dia terpaksa sebab kepedihan yang di luar biasa, tetapi dalam hatinya tetap mengatakan Allah sebagai Tuhan. Jadi dalam suasana yang seperti itulah yang telah menyebabkan suasana itu. Dan kita tengok sebentar perbualan mereka. Ini di rumah Arqam, itu Abu Arqam. Mereka keluar, balik ke rumah sekejap. Gerakan mereka sentiasa digendak, diperhati, diintip. Ibunya Sumayyah